Tapi hari ni pukul anak lepas geram kan, sampai mati pula tu, tak faham betul. Tapi dulu memang ganas juga, kata rasa nak mati dah rasa, tapi elok pula sebab orang dulu pukul dengan ilmu. Ni tu adab ni, cerita adab. Berguru, katalah ada mengajar mengaji dekat surau ni, ajar budak-budak mengaji kan, berapa ramai mak bapak yang datang jumpa imam. Imam, minta tolong ajarkan anak saya, imam ni hajat betul. Salahnya anak murid ni dah ramai dah, takut tak terajar. Tolonglah imam, ni hajat saya sangat, tolonglah imam, tolonglah, membesar betul harapan hati saya ni. InsyaAllah ni imam ada sebatang rotan ni, kalau apa-apa hal, kalau dia baik perangai, sabar je lah, jangan mati sudah. Dulu macam tu. Hari ni ada belajar ngaji kat surau, nah kau ambil ni RM50, kau bagi kat ustaz tu, pandailah dia ajar kau. Ayah datang pun tidak, adab tak ada. Tu sebab kalau kita sentuh macam contoh dalam parlimen Malaysia lah, contoh ni bukan cerita politik, kita tak sebut parti mana pun, tapi dalam parlimen kan, yang ada 100 berapa puluh orang. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, bagi Datuk Zakaria yang telah pun menyampaikan harapan dan amanatnya tadi. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian. Ni saya pun nak kata sibuk mana pun tak lah kan, tapi dia sampai ceramah tu okey lah tu kan. Cuma ceramah pun nak ceramah panjang-panjang pun nak pun kan, sampai maghrib semua nak pula. Jarang ceramah buat makanan dah standby, jarang. Jadi kalau dah makanan dah standby tu makruh ceramah lama kan. Jadi insyaAllah lah saya cuba sesuaikan dengan keadaan kan, macam tu. Sampai dihidang depan penceramah, macam nampak makanan macam mana ceramah kan. Tu semua dah tu nak bagi hint, jangan ceramah lama-lama kan. Jadi apapun, alhamdulillah, Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jadi jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Kita duduk ceramah dekat sini, suasana saya pun first time kan, masuk ke tempat yang agak eksklusif lah. Tadi guard tu macam ni, saya tak tahu lah dia nak tahan ke, dia nak suruh lalu, saya pun tak tahu. Memang cara dia macam tu kan, ini suruh berhenti ke, suruh jalan macam tu dia pandang kan. Tapi mana dia suruh kita fikir banyak lah masuk dalam ni tu kan. Alhamdulillah, tengok rumah pun awal-awal ada kosong ni. Jadi apapun hari ini kita membicarakan soal kejiranan soal kejiranan. Dan isu yang paling besar bila sebut tentang jiran yang merdeka ni, orang akan tak boleh lagi nak cerita tentang dulu dengan sekarang. Dulu dengan sekarang, jiran dulu dengan jiran sekarang ni berbeza. Jiran dulu kalau nak buat majlis-majlis macam ni, semua akan bekerjasama. Tapi sekarang ni, zaman kini, siapa yang ada jawatan ni yang kena buat kerja kan. Jiran dulu-dulu tak sidai kain, risau sakit ke dia kan. Dia ni apa ke, sekarang mana ada, semua dry cleaning kan, semua dah canggih-canggih kan. Tak ada dah sidai kain kat luar lah. Dulu memang tunggu jiran tu sidai kain kan. Bini orang tu lawa pula. Contoh. Dulu dengan sekarang. Dulu kalau nak kenduri kenara, dah 2 minggu sebelum dah ada kenduri pula. Satu kenduri berkampung nama dia. Nak bincang kan siapa nak masak nasi minyak,
Siapa yang nak masak lauk, siapa nak siapkan lauk pengantin, siapa yang nak masak telur kan, siapa yang nak siapkan peralatan-peralatan dan sebagainya. Dulu, sekarang semua telefon aja, on call. Kemah pasang siap. Dulu kemah pakai buluh, kan? Pakai buluh dulu. Tempat duduk pun pakai buluh. Saya ni hari ni alhamdulillah lah dapat duduk kursi yang sepatutnya menteri duduk. Si baik dia tadi datang, sampaikanlah salam kat dia kan. Jadi apa-apa pun seronok lah saya malam ni kan, dapat peluang ceramah. Saya suka datang ceramah kat tempat yang saya tak pernah datang. Jadi suasananya berbeza kan? Keadaannya damai, tenang kan? Malam ni tengok tak muat pula awak nak semayang. Maknanya dah sampai masa lah kan? Dah sampai masa. Selalu panggil Samsul Debat sebab dia akan selalu ramai macam tu. Macam tu lah, mudah-mudahan kan? Jadi buat kuliah bulanan ya. Tahun depan start, tahun ni dah habis, tahun depan buat kuliah bulanan kan. Macam tu. Jadi apa maksud merdeka ni? Apa maksud merdeka? Kebetulan lah baru-baru ni kita menyambut tahun baru pula kan, tahun baru hijrah kan. Apa kaitan dengan kemerdekaan? Ada kaitan. Jiran merdeka, ada kaitan kan? Kalau kita tengok hijrah ni perubahan daripada buruk pada baik, baik pada lebih baik, lebih baik pada lebih baik. Kalau dari segi bahasa, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nabi sendiri berhijrah daripada Mekah ke Yathrib. Iaitu nak beritahu bukan satu benda yang senang Nabi nak buat. Sebab Nabi kena tinggalkan kampung halamannya. Macam tu juga kita. Berapa ramai orang tak nak tinggalkan kampung halaman dia, tak nak berhijrah sebab dia tak nak buat perubahan pada diri dia. Tanyalah Datuk Zakaria ni, saya yakin dan percaya dia bukan orang Kuala Lumpur. Ni takkan betul Datuk orang mana tu? Orang Johor. Dia punya fikir panjang sebelum nak tinggalkan bumi. Darul Takzim tu dulu. Allah, tapi bukan satu benda senang. Akhirnya dia merantau, akhirnya dia fikir, kalaulah aku tak merantau, tak tahulah aku jadi apa. Agak macam tu lah. Mana barulah tahu macam mana duduk KL kan, nak masuk pun pintu pagar berpalang, macam mana rasa. Betul, ni saya cakap betul kan. Orang kadang dia dah selesa dengan apa yang dia ada. Nabi nak tinggalkan kampung halaman bukan senang. Nak bagi tahu berubah tu bukannya senang. Macam tu juga jiran dengan jiran, bukan senang. Dikatakan merdeka itu adalah bebas dari terbelenggu, bebas dari penjajahan, malahan mampu menggerakkan usahanya menurut acuannya tersendiri. Macam tu. Tu dari segi bahasa buku teks lah. Tapi belenggu apa? Belenggu sikap yang tak baik, belenggu perkara-perkara yang tak elok, belenggu lah. Yang banyak yang membelenggu diri kita. Saya ingat bila saya masuk dekat sekolah-sekolah ni kan, saya suka baca perkataan-perkataan yang ada kat dinding. Yang cikgu-cikgu tu tampal memang bukan budak tu lah, memang cikgu tu lah yang buat kerja nampaknya. Dia tulis apa? Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Betul juga. Bila dah terlampau biasa buat benda tak betul tu rasa betul. Benda yang betul tu rasa tak betul. Sebagai contoh, pergi surau. Kalau tak biasa pergi surau, dia nak pergi tu dia fikir tu, aku kalau pergi surau ni sekarang macam-macam lah orang sebut ni kan. Dah lah aku dah lama semenjak pada duduk dekat ni, semenjak wujudnya bila pawana, saya tadi pawana, ini macam mana aku dengan pawana ni? Bukan macam lagu apa, lagu search ke apa kan ya. Di hombos pawana, macam tu saya dalam kereta ni, pawana apa mencari. Dan terima kasih lah Maps tu tadi memang hantar pergi ke camp lain tadi. Saya terima kasih banyak lah. Nasib baik lah kat tu, tak terus balik keluar balik rupanya. Saya ingatkan dekat camp sana dia salah lah. Tak apalah, dah biasa macam tu kan. Tapi makna kata nak bagi tahu belenggu ni, nak ubah perangai kita ni bukan senang. Benda yang buruk rasa baik, baik rasa buruk. Tiba-tiba nak pergi surau, dia fikir apa? Ini kan orang cakap apa pula aku tiba-tiba pergi surau. Begitu orang cakap buang terbiat, mesti orang cakap ini adalah benda ni kan. Orang kalau dah lama tak ke surau, tiba-tiba ke surau, maknanya apa? Nak kenduri. Pandai dia tu. Saja dia duduk dekat-dekat dengan imam tu,
Assalamualaikum Imam, saya ni ada hajat sikit. Dah agak dah, Imam kata. Saya dah tahu dah tadi. Imam boleh agak. Memang kalau muka tak nak nampak. Kalau tiba-tiba datang, biasanya nak kerui tu. Wah, macam tu lah kan. Nah, itulah yang keadaannya. Kita kena ingat kadang-kadang aku tak nak lah pergi. Nanti orang sebut bukan-bukan. Kita kena faham satu perkara. Ni nak beritahu, wahai penduduk-penduduk yang dikasihi sekalian. Barang siapa yang beribadah kerana manusia, hukumnya adalah riya. Dan barang siapa tidak beribadah kerana manusia, hukumnya syirik. Maknanya ada yang lebih besar pada Allah menyebabkan dia tak nak sembahyang. Faham tak maksud saya? Tu kena faham tu lah maksud dia. Yang dia terus, syirik, ya ke? Yalah. Sebab kita tak nak pergi tadi sebab apa? Tak nak orang cakap macam-macam. Antara Allah Ta'ala dengan orang ni, siapa besar lagi? Datang. Orang yang tak biasa datang, mula datang. Hari kedua datang. Lama-lama okey lah. Sudahnya dia rasa tak biasa bila tak datang. Itu yang kita nak. Dia memang betul. Sebenarnya memang nak membiasakan diri bukan senang. Tapi adalah satu proses. Proses perubahan. Seperti mana di dalam satu pepatah Jawa ada menyebut, the beauty of success is not the achievement but the journey. Macam tu lah ayat dah lebih kurang. Macam tu kan. Keindahan satu kejayaan itu bukannya pencapaiannya, tapi perjalanannya itu. Dulu daripada tak tahu, ni belenggu ni, aku ni tak tahu, aku ni bodoh, biarlah orang lain pergi surau. Tak, diubah mentaliti tu. Aku bodoh, aku kena belajar. Aku kena tanya. Dengan siapa aku nak tanya? Kau jangan risau. Isnin sampai Jumaat ada kuliah dekat surau. Contohnya, ada guru-guru yang datang mengajar. Ada hari tertentu, ada guru, ada ustaz, ada ustazah datang belajar. Orang perempuan pun kena datang. Cakap dengan suami baik-baik, abang mohon izin saya nak pergi kuliah duha muslimat tu, boleh tak dekat surau? Suami pula, abang izinkan. Pergilah. Abang okey je. Tapi Haifa tolonglah jaga Aina sama. Macam tu. Risik pada hati macam tu. Saya tak tengok drama tu, saya tahu tajuk lah. Ada orang share kat dalam TikTok tu, tahulah sikit nama watak tu kan. Jadi makna kata, izinkan. Sebab suami kena ingat, suami wajib bagi nafkah pada isterinya zahir dan batin. Dan batin tu jangan ingat yang atas katil aja. Yang batin tu termasuklah memberi didikan agama. Tu dia. Jadi kalau agak-agak tak mampu nak didik isteri, nak ajar isteri, jangan halang isteri pergi belajar agama. Pergilah, abang tak dapat ajar kau dah, kau pergilah. Pergilah belajar. Macam itulah contoh. Jadi nak buang belenggu sikap-sikap yang tidak baik di dalam hati kita. Realiti dunia masa ni kita tak boleh lari daripada bercampur, berinteraksi dengan jiran. Memang akan terbabit. Hidup kita tak boleh hidup sendiri. Mana boleh orang hidup sendirian? Semua perlukan orang lain. Mana ada orang boleh hidup sendiri? Hidup pun tak boleh sendiri, mati pun tak mandi sendiri. Ada orang mati sendiri? Aku esok mati, aku tak susahkan orang. Kain pun dah siap dah tu. Tetap kena mandikan tu, nak uruskan tu kena orang lain. Aku esok pandai aku guling-guling masuk sendiri dalam kubur tu. Tak ada mana tu. Jangan nak cakap besar lah kan. Jangan cakap besar. Tetap orang lain kena uruskan. Tukang gunting pun tak boleh gunting rambut sendiri. Dia kena orang lain gunting rambut dia. Boleh potong mana yang dia nampak, boleh lah. Doktor gigi pun tak boleh cabut gigi sendiri, melainkan kes-kes terpencil Mr. Bean. Kan? Pakai bedah pun tak boleh bedah diri dia sendiri. Semua perlukan orang lain. Itu sebab hidup kita dalam berjiran tu pun perlukan orang lain. Pernah jiran, sahabat tanya tentang konsep jiran ni pada Nabi. Ya Rasulullah, siapa jiran kita ya Rasulullah? Nabi beritahu jiran kita ni 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Sahabat menung. Kiri kanan faham ya Rasulullah. Depan belakang faham. Tengah teh bawah tu tak faham. Macam mana Rasulullah? Sebab masa tu tak ada. Nabi senyum. Nabi kata, kamu ikut saja. Rupa-rupa sampai habis zaman sahabat tak sampai jumpa. Zaman kita baru jumpa. Rupanya dekat Villa Pawana.
Ada jiran atas, jiran bawah. Kan? Maknanya, kita gelak-gelak tau. Tapi maknanya 40 atas, 40 bawah tu wajib baik. Tu cerita dia. Macam mana nak baik? Kita balik, dia tak balik lagi. Jiran kita balik, kita belum balik. Kita balik, jiran kita tak balik-balik. Kadang-kadang macam tu. Kita keluar pagi, jiran kita keluar petang. Kita balik, jiran tak balik. Jiran kita balik, kita dah keluar siap-siap dah. Macam mana tu? Hari ni. Jadi rasa-rasa susah tak nak dapat nak baik dengan 40 kiri, 40 kanan, depan, belakang, atas, bawah. Susah. Ada satu cara saja nak baik dengan jangankan 40 kiri, 40 kanan, 1000 kiri, kanan, atas, bawah pun boleh. Satu caranya, datang surau. Settle. Datang surau. Assalamualaikum. Macam biasa nampak. Duduk mana? Saya duduk taman ni. Ya ke? Tak nak nampak. Saya sibuk. Ya ke? Rumah nombor berapa? Nombor 15. Sebelah rumah saya tu. Baru tahu jiran sebelah rumah. Nampak tak? Saya dulu jiran kat rumah lama saya dulu. Saya siram pokok dia, siram pokok, saya bual dengan dia. Dia boleh tanya saya, abang, kan tak orang cakap muka abang sebiji macam penceramah dalam TV tu? Dia cakap dengan saya kata sudah, berapa ramai lah muka macam aku ni, saya kata. Saya tanya siapa lah yang masuk TV yang tinggi cakap Negeri Sembilan tu, kata. Saya kata Samsul Debat tu. Dia lah. Saya kata, saya pun lah sudah tak kenal dia siapa. Sebab tengok depan-depan lain. Saya pun cakap lah, bang, saya Samsul Debat. Dia kata nak bergurau pun agak-agak lah. Tak percaya dia. Saya pun biarlah, tak adalah saya betulkan, biar lepas 2-3 hari lepas tu saya nak buka pintu pagar balik pada ceramah, berlari dia megang tangan saya, minta maaf abang, memang saya tak perasan, dia kata. Abang Samsul Debat rupanya. Bini dia marah, abang buta ke tu lah Samsul Debat, kata. Itu lah. Baru ni dekat Sarawak, saya keluar pada restoran Laksa Sarawak, ada seorang non-Muslim tegur saya, nak ambil gambar boleh? Saya kata, tak salah orang lah. Tak salah, Adi Putra kan? Saya kata, bukan. Pening. Bukan buat-buat cerita ni. Depan surau cerita ni. Berlari saya masuk dalam bilik air, nak confirm kan tang mana sama. Kan? Bayangkan tu, kadang-kadang itulah kan, wajah ni kadang menipu kita kadang-kadang. Baru saya faham. Saya dah jumpa dah salah satu daripada 7 muka supo tu dulu cakap. Kan? Saya tak boleh belah betul lah orang tu cakap macam tu kan. Tak itulah, tapi malam tu dia tag saya dalam Instagram. Bukan Adi Putra, bukan Mak Kilau, bukan Samsul Yusof, dia tulis. Dia baru perasan dengannya malam tu banding dengan bukan, kata agak macam tu lah kan. Tu dia. Jadi bila kita tahu jiran kiri kanan depan belakang, maknanya kita kena buat baik dan kita kena faham hak-hak jiran ni. Jiran ni ada jiran 3 hak, Nabi kata ada jiran 2 hak, jiran 1 hak. Jiran 3 hak, dia jiran, dia ada talian saudara dengan kita. Yang ketiga, dia adalah jiran kita. Ya, jiran, saudara dan di Islam. Maka dia hak sebagai seorang jiran, hak sebagai seorang Islam, ada hak sebagai saudara mara. Jiran 2 hak, dia bukan saudara, tapi dia Islam dan dia jiran. Jadi hak sebagai seorang Islam, ada hak sebagai seorang jiran. Yang jiran 1 hak, dia bukan saudara, dia bukan Islam, tapi dia jiran. Maka dia ada hak sebagai seorang jiran. Itu sebab kalau surau buat jamuan hari raya, nak buat keramaian, yang bukan Islam pun ajak sama. Bila dia datang tu, kita asingkan, siapkan makanan. Takut sensitif ada makanan tertentu, dia tak boleh. Ni jemput makan, yang ni. Lepas tu tiba dia masuk waktu semayang, kita ajak waktu maghrib, dia pun datang. So, okey, nak azan dah kan, nak masuk isyak. Okey, you all makan dulu, kami nak solat dulu ya. Kita pun masuk solat. Tengah-tengah dia jamah tu, dia terdengarlah suara azan tadi. Bilal yang tidak berkopiah. Bilal, memang Bilal tanah Arab betul tadi saya kata tadi. Dengan tidak berkopiah, hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tersentuh hati yang bukan Islam tu tadi. Tengah makan, tak tahu hati dia rasa lain macam. Dia tengah banyak masalah, tiba-tiba tenang hati dia. Dia pun cakap,
Datuk, saya ingat saya mau masuk Islam lah. Bayangkan syiar tu. Hanya dengan kita mengajak dia makan. Dia selama ni tak pernah diajak makan program sebab orang ingat dia sombong, ingat dia ni. Tapi orang Islam ajak dia, tersentuh hati dia. Mana kita tahu? Abang Adam Kori, Dragon. Oh, sebut Dragon pun kenal. Abang Adam Kori tu lah yang berlakon tu kan. Dalam tempoh dia Islam baru tahun 2012 kot Islam. Dia telah berjaya mengislamkan 17 orang lagi kawan-kawan dia. Kita yang dah berpuluh tahun Islam ni seko pun tak dapat. Seko pula, seorang pun tak dapat. Macam mana? Sebab salah satunya kita mungkin usaha kita tu. Kadang-kadang bukan usaha susahkan macam tu, ajak makan je. Kadang-kadang ada pula dekat hospital tu, dia pula lagi faham agama kita. Pelik betul. Ada budak tu kan nak azan tu, bang boleh tak ajar saya azan? La ilaha illallah. Nak azan anak, kau masalah kau tak tahu azan? Lupa. Hari-hari kau tak dengar? Kadang-kadang dengar, kadang tak lah. Apa tahu nak kau ni? Dalam handphone pun ada. Itulah lupa-lupa. Pakcik tu pun duduk je lah. Dia pun pegang anak pandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, pandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai la ilaha illallah tu bukan lupa, memang tak tahu. Sampai habis. Kadang-kadang tak tahu nak qamat macam mana, kiri ke kanan pun tak tahu. Ada yang pegang kaki budak tu, Allah tu qamat kaki namanya. Ada tu dia mengadap muka baby tu, Allah pandai lah kau nak masuk, tengok kanan tengok kiri, pandai lah kau. Ada seorang tu Allah sedih betul. Agak anak sulung kot yang seorang, yang nurse yang Cina. Mesti anak sulung ni, anak sulung yang nurse yang Cina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir raya. Patutlah sedih mana. Berlari nurse yang Cina ni. Berapa kali mu raya mah? Aduh. Macam-macam perangai orang kat hospital. Misi tu, yang India tu, yang bercalit tu, siap beritahu nak azan anak kan, ni kiblat sini, dia lah beritahu kiblat mana. Dahsyat tak dahsyat? Nak menunjukkan dunia tanpa sepadan sekarang, dia orang pun dah tahu. Saya pun alhamdulillah terkejut juga bila pergi Sabah Sarawak. Ramai rupanya sahabat-sahabat yang non-Muslim dah dengar ceramah saya. Dia orang yang Kristian ni kata apa? Ustaz, saya Kristian, saya selalu dengar ceramah Ustaz. Kau bila nak ucap? Nantilah. Saya tahu tanya macam tu, bila kau nak ucap? Nantilah. Iya, nikmat Islam ni yang kita ada, kita kena syukuri. Dan bila sebagai Islam, kita kena syiarkan, tunjukkan macam mana kita berjiran cara Islam. Malahan Nabi sebut, Nabi kata dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. 3 kali Nabi ulang dia tidak beriman. Sahabat tanya, siapa dia ya Rasulullah? Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya, itulah orang tak beriman. Maknanya nak ukur iman ke tidak kita ni, tanya jiran kita. Jangan syok sendiri. Alhamdulillah rasanya dalam Villa Pawana ni, aku paling beriman sekali tu. Umur ayat kan. Tak berani kita cakap contoh kan. Tak ada siapa berani mengaku dia. Tapi orang lain nak tahu kalau orang, dia tu baik betul, dia tu memang kalau sebuah program dekat surau tak pernah tak tolong. Iya, memang ada je benda dia nak bagi, ada dia nak sumbangkan, ada je. Memang dia orang paling sibuk lah kalau ada program kat surau ni. Ada harapan dia tu orang baik. Kalau orang meninggal cepat datangnya, ada harapan orang baik. Dia kalau bagi bantuan tu ada je, dia akan carilah sumber-sumber daripada mana nak carikan bantuan untuk orang. Ada harapan dia tu orang baik.
Dan salah satu je, kalau kita kan, oh macam tu dia tu tak beriman, tu nyakit hati orang je. Dia tidak semudah itu. Rupa-rupanya Imam Al-Ghazali pula kata salah satu daripada adab berjiran adalah bersabar dengan keredah jiran. Itu juga merupakan adab berjiran. Sebab kadang-kadang kita tak tahu. Dia bukannya tak nak bercampur dengan orang. Dia daripada kecil tak tahu macam mana nak campur orang. Ayah dia kerja polis hutan makin. Duduk pun kat hutan. Contohlah. Lepas tu baru nak kawan baik kawan dah pindah sekolah. Perlu pindah sekolah. Lepas tu dah hantar ke apa, private school contohlah. Dia tak pandai nak bercampur dengan orang. Mungkin ada orang macam tu. Ada orang tu dia anak tunggal. Dia tak biasa bercampur dengan orang. Kawan-kawan tak ada. Ataupun memang dikurung daripada kecil oleh mak ayah dia. Mungkin ada orang macam tu. Jadi tanggungjawab kita adalah untuk tarik dia dalam masyarakat. Bagi dia rasa selesa. Saya minta maaf, saya tak pandai lah. Saya tak biasa, kalau apa beritahulah saya. Datang aja join kita orang. InsyaAllah. Tapi surau ni, saya ni siapa lah kan. Rumah ni rumah Allah. Bukan rumah saya pun. Semua orang boleh datang. Ini nampak muka tak pernah datang, kita sound macam rumah ni rumah kita. Kau pahal tak? Agak-agak lah. Kau mentang-mentang lah kita orang hidang lauk sikit, mulalah kau datang. Wah, ayat. Tak adalah, aku tengok je langsung tak datang dah lepas tu. Kan? Macam budak-budak lah tadi kan. Bagus tadi. Ada yang lambat solat sebab nak susun budak-budak rapat. Sini, susun sini. Lambat solat dia pahala sebab apa? Dia tolong susun kan supaya tak ganggu orang solat. Betul tak? Kalau dia jatuh tu betul lah tu. Kelangkang jatuhnya. Betul. Kalau budak-budak berlari-lari dekat surau, itu biasa. Kena nak main, pergi balik. Sampai ketua budak. Waktu semayang pergi balik. Dia tak datang surau. Ayah tengah semayang, Allahu Akbar, anak panjat. Macam ni ayah nak tumbang lah. Mak dia, pergi main jauh. Ayah kau nak semayang pun tak senang. Daripada kecil dah diajar. Waktu semayang kan main jauh. Lain lah kalau ayah tu tengah semayang, mak dia panjat, itu lain. Itu patut dihalaukan, tak faham bahasa namanya tu. Dah nama pun budak. Kan? Itu sebab kalau budak-budak tu berlari, faham. Jadi kita didik dia. Jadi, mana kata berbuat baik dengan jiran tetangga, kena buat. Dan macam mana cara nak buat? Cara nak buat tu adalah dengan pemantapan diri dan peribadi kita. Pemantapan diri dan peribadi, itulah dia jiran yang merdeka. Diri dan peribadi macam mana? Akhlak yang baik, perangai yang baik, itulah yang kita nak ada. Nampak tak? Orang tengah ceramah, nampak tak? Dia punggah, nak tengok akhlak baik budak-budak muda, nampak? Nak pastikan semua orang ada tempat duduk. Wahal yang berdiri itu memang tak nak duduk. Kan? Tapi dia punya baik budi bahasa dia tu kan. Nampak dia siapkan tempat duduk untuk orang ramai. Ni apa akhlak anak muda. Diharapkan pahala budak-budak ni. Bak kata orang makan sirih berpinang tidak pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak tagah dek budi dengan bahasa. Baik budak ni. Budi bahasa tahu dia bagi orang tua ni tempat duduk. Nampak tak? Kesian pakcik berombon kat luar tu pakcik. Ni siapkan kursi duduk elok pakcik. Kalau tahu tadi kita buat stage. Kan? Biar tinggi sikit. Kesian orang melangak-langak nak tengok Samsul Rebat. Macam tu kan. Kan dah sama level pula kan. Tak apalah next time. Saya dapat rasa lah tahun depan kita akan buat program di tempat yang sama. Kali ini dengan dua Syamsul Rebat dan Syamsul Rau-Rau. Saya rasa macam tu lah. Saya tak tahu kenapa hati saya kuat cakap macam tu. Nanti kita bincang dengan Datuk ya. Macam tu lah. Mana kena panggil lagi Datuk. Rancangan dua Syamsul kita buat ya. Tak, tapi betul. Sebenarnya tu adab. Ini yang kita cerita tentang adab berjiran ni. Orang dulu nampak orang tak sediakan. Pahal Cik Leha kau tak sediakan bukan nama sebenar. Along pergi tengok Cik Leha. Tengok apa pula? Pergi tengok Cik Leha kau tak sediakan apa hal lagi ni. Dia tak sihat ke apa, sakit ke apa. Dulu
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dulu. Waalaikumsalam. Apa halnya lo? Tak ada, mak suruh tanya, cik sihat tak? Sihat. Kenapa pula? Acik tak sedia kain hari ni? Tak ada. Acik dapat TV baru. Mak. Cik Leha okey. Cuma dia tak sediakan sebab dapat TV baru. Basah ke TV Orang dulu macam tu. Oh, Chania dia capai kan. Dia capai cancel, towel. Capai towel dia lilit kepala, datang. Assalamualaikum. Amboi, boli TV tak ngajak-ngajak. Dan tak ada apalah anak bagi. Mainlah masuk. Dapat tengok, ya Allah, basah TV. Bermulalah masalah pada rumah sebelah. Abang, Kak Leha sebelah tu, ya Allah, TV besar bang. TV kita ni sengit-sengit macam berita. Kan dulu TV macam tu. Bayangkan semangat kejiranan yang semacam tu sekali. Sakit pening diukur dengan aktivitinya tak sama. Sampai boleh peka. Dulu. Apa lagi standard jiran dulu? Bang. Ni nak beritahu apa dia? Tadi saya dari dalam perjalanan daripada Pekan nak balik ke rumah. Saya nampak anak abang mandi sungai dengan kawan-kawan dia. Ya ke? La ilaha illallah. Ya ke? Terima kasih lah beritahu tu. Sebab apa? Kalau dia tak beritahu, kita tak tahu. Balik memang siap. Tunai budak. Kau daripada mana? Daripada mana? Tolong share sikit. Bapak. Zap tali pinggang. Zap pasu. Zap rotan. Zap frame. Ganah betul. Semua mana sempat. Hanger patah semua. Batang penyapu mana sempat. Sekarang bang, tadi dalam perjalanan saya nampak anak-anak abang dengan kawan dia lepak kat bus stop tu. Kau jaga anak kau. Kau jangan sibuk hal anak aku. Aku ada kacau anak kau tak? Tak ada kan? Ingat ya, sebenarnya ada hikmah bila ada orang tegur anak kita, supaya kita dapat memperbetulkan benda yang kita tak nampak. Makasihlah beritahu saya tu. Allahu Akbar. Sebat tunai sampai mengelenset kulit orang dulu. Tapi orang dulu sebat elok. Tanya Datuk ni. Saya tengok Datuk pun tahu. Rajin kena. Datuk kena teruk, saya pun kena teruk dulu. Bila kena dulu, mak pula datang bawa minyak kan, lagi ditonyoh, padan muka kau. Padan muka kau. Dia katakan, aku ni betul nak sapu minyak, nak nyentalkan lagi sakit, dia katakan. Tapi hari ni pukul anak lepas geram. Kan? Sampai mati pula tu, tak faham betul. Tapi dulu memang ganah juga, kata rasa nak mati dah rasa, tapi elok pula sebab orang dulu pukul dengan ilmu. Ni tu adab ni, cerita adab. Berguru. Katalah ada mengajar mengaji dekat surau ni. Ajar budak-budak mengaji. Kan? Berapa ramai mak bapak yang datang jumpa imam. Imam, minta tolong ajarkan anak saya, imam ni hajat betul. Salahnya anak murid ni dah ramai dah, takut tak terajar. Tolonglah imam, ni hajat saya sangat, tolonglah imam. Tolonglah, membesar betul harapan hati saya ni. InsyaAllah ni imam ada sebatang rotan ni. Kalau apa-apa hal, kalau dia baik perangai, sabat lah, jangan mati sudah. Dulu macam tu. Hari ni ada belajar ngaji kat surau. Nah, kau ambil ni RM50, kau bagi kat ustaz tu. Pandailah dia ajar kau. Ayah datang pun tidak. Adab tak ada. Itu sebab kalau kita sentuh macam contoh dalam Parlimen Malaysia lah. Contoh, ni bukan cerita politik. Kita tak sebut parti mana pun, tapi dalam Parlimen. Kan? Yang ada 100 berapa puluh orang tu kan. Yang kiri kanan tu, seorang jorit, tak siapa benar bercakap. Saya ingat kalau kau pergi kat sekolah Tamil Javalin pun tak ada macam tu dah. Tak, maksudnya kalau teacher tu dengan shut up, silent please. Tanya. Dia tolong diam, dia tolong duduklah. Saya cakap kan, tu gaduh tu. Kau nak akak orang. Itu isu apa? Tak, saya bukan nak cakap pasal politik, tapi nak cerita isu apa? Isu adab. Semua belum nak bercakap. Orang bercakap, kita diam. Dia dah diam, dah sudah.
Bagi abang pula cakap, yang tu adab. Dengan bini pun macam tu. Ya, barulah dia kita nak mengelakkan bisik-bisik gelora tu. Jad dan Arumi. Kalau tidak, tak adalah suami tu jadi suamiku seorang pendosa. Aaron Aziz. Saya tahu tajuk je. Tajuk dengan pelakon. Abang saya diam. Adab ya. Cakap. Orang perempuan ni memang hobi dia di rumah berceramah walaupun tak ada tajuk. Biarlah dia bercakap selagi dia tak bercakap tu tak lopeh nyawa tu. Dia abang ni kan memang lah tuan. Orang perempuan paling lama dia apa istilah dia tu membebel. Orang perempuan paling lama membebel pun berapa minit? Paling lama pun 4 minit. Lepas tu dia minum, lepas tu baru dia sambung boleh. Kan sampai masa dia pun kan. Tapi satu je saya pesan baru perempuan, gaduh macam mana pun lah. Siapa cakap rumah tangga bahagia dia tak gaduh? Gaduh beranak kan, macam tu. Dia faham tak faham sudah. Tak, dia memang akan ada selisih faham. Tapi satu je, orang perempuan gaduh jangan ungkit-ungkit, rugi. Orang perempuan baik pahala banyak tapi gomang ungkit. Macam-macam dah saya buat untuk abang. Yang masak hari-hari, malaikat pun padam. Pahala masak padam. Tiap-tiap petang terdarah kupi tu. Padam pahala baik kopi hari tiap hari. Ada je benda nak goreng ayam lah, itulah ini. Ada je benda nak makan. Okey, faham. Semua yang dimasak tu padam. Saya lahirkan 7 anak untuk abang. La ilaha illallah. Pahala beranak pun habis. Cuba tengok orang lelaki. Mana ada dia ungkit? Sebab dia tak tahu nak ungkit apa. Apa pula lah aku nak ungkit ni. Nampak macam tak ada jasa pula dia kata. Macam tu lah kan. Tak tu dia. Tak tu cakap dulu dengan adab. Kan? Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Wah, yang duduk depan sana ni datuk-datuk kan, yang general-general dulu. Hana. Tapi sebabkan dia adab, dia bagi peluang kat saya bercakap. Yang general pun tidak. Datuk pun jauh sekali. Senior doktor, SDR, Saudara Syamsul Debat. Itu sebab saya kalau orang tanya saya dekat banner, jangan letak Ustaz Syamsul Debat. Letak Saudara Syamsul Debat. Macam tu. Sebab SSD. Ustaz Syamsul Debat USD. Mahal. Takut tak boleh bayar. Faham? Macam tu. Adab. Ya. Tak ada saya datang sini, saya adalah merupakan seorang yang paling pandai, jadi semua dengar cakap saya. Tak betul cara macam tu. Adab. Malam ni bukan nak ceramah, nak mengajar pun, tapi nak kongsi. Bukan yang kat depan saya ni tak pandai, pandai semua dah. Tahu semua. Malahan yang saya sebut tadi, ya betul. Ada satu pepatah Cina menyebut, woman, tak payahlah cakap Cina, cakap Melayu je. Orang yang menegur saya adalah guru saya, tapi orang yang memuji saya adalah musuh saya. Pepatah Cina sebut. Mana nak beritahu, jangan dilayan orang muji kita ni, lupa diri. Itu sebab dalam kejadian ini, belenggu yang paling besar sekali dalam masyarakat yang perlu kita buang adalah penyakit-penyakit dalam hati. Kena buang. Penyakit dalam hati yang pertama, tamak. Saya pun tak tahu apa yang ada kat dalam periuk ni, yang bakal dihidangkan ni. Saya pun tak tahu. Mihun ke nasi ke tu, ada nasi. Jadi nasi berlauk. Ada orang tu pula, lauk favourite aku malam ni, kena ambil banyak ni. Tamak, buang. Contohlah tengah beratur-beratur ambil makanan ni, orang semua dah ambil ayam seorang seketul. Ayam tinggal seketul je lagi. Lepas kita ada lagi 2 orang beratur ni. Situ dah tengok
Kita macam mana? Kategori pertama, abang, ayam tinggal seketul lagi bang. Macam mana bang, abang makan ayam? Apa nak? Tak apalah nak ambil. Tak apalah bang, ambil lah. Saya tak apa. Saya biasa bila-bila boleh makan ayam, abang nak ambil lah. Itu kategori pertama. Kategori yang lain, kategori kedua, bang, saya ambil lah. Settle. Abangnya tak ada, relax kan. Kan? Jadi kita masuk kategori mana? Tak apalah ambil. Tak apalah bang ambil. Berebut nak bagi supaya orang lain ambil. Tak perlu tamak. Kita mengalah yang itu, balik sampai rumah, rupanya bang, kebetulan semua goreng ayam, bang main makan. La ilallah, dapat ayam bosa paha manusia. Ayam bakar apa kau beli ni? Kan, rupanya ostrich kan, bosa betul digoreng kan. Macam tu lah kira. Kedua, buang perasaan tamak, buang perasaan sombong. Yang kedua sombong, buang sombong, jangan belagak. Semua pangkat tinggi-tinggi tapi semua mengenal diri tadi. Ustaz macam mana? Ustaz okey ke? Ustaz nak ni kita apa ke? Allah baiknya lah. Saya jadi segan pula ya? Yang tak ada apa-apa ni. Saya hari tu ceramah tu, hari ni segan naik kereta. Kalau tidak tu saya naik Azia je tau. Tapi ada urusan lain sekarang, banyak tempat tu. Tu naik besar sikit. Kalau tidak naik Azia. Tu dekat dengan UTM tu, jalan tadi. Memori tu masih segar lagi. UTM ni, UTM resident tu. Belum pernah dalam sejarah kereta pencamah kena klaim. Kena klaim lepas ceramah. La ilaha illallah, saya kata merah padam muka dekan fakulti tu. Saya kata kau pergi ambil kereta. Dia ambil kereta. Bos kereta kena kunci. Kena klaim. Tak apalah, nak buat macam mana. Susah naik kereta besar je, belagak. Naik kereta kecil susah hidup di sekarang. Susah. Semua tak betul. Jadi tak usah pedulikan orang. Yang penting kita memikirkan kebaikan orang lain. Itu je. Jangan kita fikir nak memuaskan hati semua orang sampai bila pun tak selesai. Macam kisah Luqmanul Hakim dengan anak dia naik kaldai tu kan. Yang dia tarik kaldai tu. Orang kata apa dah ada kaldai, naiklah. Ayahnya naik, anak tarik. Apa punya bapak sedap-sedap duduk atas. Kesian budak tu tarik. Dah turun bapaknya, anak naik. Kampung lain pula cakap, apa punya anak sedap-sedap kau duduk atas, kau biar bapak kau tarik, kau ajar betul. Sudahnya dua-dua naik kaldai tu, bengkok kaldai tu. Kesian betul menyeksa binatang tu. Sampai 2 orang naik kaldai tu, agak-agak lah. Sudahnya kaldai naik dia. Lagi gila. Patut dia naik kaldai, dah kaldai pula naik dia. Akhirnya nak puaskan hati semua orang memang tak selesai. Jangan kita sombong. Semua sementara sifatnya. Suami, isteri sementara. Sampai masa meninggal. Sampai masa tak ada. Menurut kajian, suami mati dulu daripada isteri tau. Isteri tolong jaga suami belok-elok. Termasuklah saya ni. Iya. Tapi janganlah malam ni masak sambil menggaung. Allah, kenapa ni? Takut abang dah tak ada besok. Langsung tak selera kawan tu makan ya? Tak adalah macam tu. Buatlah elok kan? Layan suami baik-baik kan? Begitu juga dengan harta. Sampai masa harta tu habis, duit banyak berkurang, duit yang ada akhirnya jatuh ke tangan orang. Macam tu. Kereta cantik, berapa lama cantik? Lama-lama kereta baru akan jadi lama juga kan? Dulu aku kalau boleh nak belilah apartmen dekat Villa Pawana tu. Asyik lah. Cantik. Tiba-tiba banyak lagi villa kat luar tu kan? Dulu antara kawasan yang elit sini, saya dipahamkan macam tu lah. Bukan kata saya tak elit, elit juga kan? Tapi maknanya bertambah-tambah banyak kawasan yang membangun kat keliling ni. Tak ada siapa sangka, tak ada siapa menduga. Dan orang sombong dengan kedudukan pangkat. Oh, dia tu dulu pangkat nombor 1 tu dalam tu. Iya ke? Tiba-tiba pencen. Termasuk yang bercakap. Dulu jawatan saya pengarah undang-undang, legal advisor. Sampai masa dekat pesara, tunjuk kat hotel dapat 10%. Ya, betul. Jadi makna kata tak ada pun yang kekal dengan kita. Semua pinjam-pinjaman.
Kan? Jadi buat apa kita nak sombong? Buang perasaan sombong. Dalam masyarakat, sombong ni akan merosakkan hubungan. Sorry lah, saya tak join program yang macam ni. Saya program yang elit-elit sikit, saya akan pergilah. Minta maaf. Kalau sakat ceramah pagi saudara, sama-sama buat. Oh, tak, saya tak datang. Oh, contohlah. Oh, macam dia punya belagak tu. Lagi satu, ambil makanan kena beratur je. Oh, sorry. Saya tak. Saya biasanya serve. Kalau serve saya datang. Oh, ayat sombong. Dan yang ketiganya, dengki. Buang perasaan dengki. Dengki bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad, punya teruknya di Malaysia ni. Dua-dua pakai. Hasad, dengki. Apa maksud dengki? Oh, azan masjid. Apa maksud dengki? Siapa dapat jawab dengan tepat, kita benarkan dia makan dulu. Tak ada. Apa maksud dengki? Iri hati. Perkataan seerti lah tu. Tapi kalau kita ambil definisi yang saya nak bagi ni, insya-Allah kita tak nak dengki lagi dah. Dengki samalah ertinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu dengki. Betul lah, sebenarnya kita buat apa kita petikaikan orang yang terima? Petikaikan siapa yang memutuskan untuk dia terima. Allah tentukan. Jadi itu maksud dengki sebenarnya. Macam mana dia boleh kahwin dengan perempuan tu? Allah tentukan jodoh dia dengan perempuan tu. Marah kenapa? Muka lakinya handsome, bininya muka merayau. Dia cakap macam tu. Bininya lawa, muka suaminya tak boleh belah. Ayat dah KL. Itu yang kita tak faham. Maha suci Allah, maha kuasa Allah, Allah jadikan mata tak sama. Ya Allah, comel tu laki tu. Kita cakap, ana comel kawan tu. Dalam keadaan gigi tak tersusun tu, rupanya itu ada perempuan yang suka keadaan gigi yang macam tu. Sukanya tengok. Mana kita tahu? Kan? Dan bayangkan, kata Tuanku Said Abdul Kadir, Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri, kan? Kenal Ustaz Said Abdul Kadir kan? Dia kata, tahu tak macam mana nak tahu dengki ni dah ada dalam hati ke belum? Nak tahu dengki itu ada dalam hati adalah bila ada saudara-saudara kita dapat satu kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Dengar-dengar Datuk Zakaria dapat pergi umrah ni. Dia nak pergi umrah bulan 10 ni. Ayolah. Dengki dah ada. Dia tak rasa apa. Baiklah. Bukan dia seorang pun dia pergi umrah tu. Tu confirm dengki. Nampak? Ayat nampak? Dengar-dengar dapat panggilan haji dia tahu ni. Ya ke? Dia bila tak ada react, makna tak ada perasaan, dengki dah mula ada. Habis standard macam mana? Dengar-dengarnya Datuk Zakaria kita ni nak pergi umrah bulan 10 ni. Ya ke? Ya Allah, nak jumpa dia lah. Nak cakap berapa bulan dia pergi, nak minta dia tolong doakan. Dia happy sama. Itu sepatutnya. Dengar-dengar jiran kita tu beranak lagi. Ya Allah, anak ke berapa sabaleh dah anak ayo sah betul bagi salam jadi. Assalamualaikum salam beranak. Assalamualaikum salam beranak. Dah di subuh kan? Macam tu lah. Janganlah kita tak habis-habis beranak. Cubalah ikat. Rimas tengok anak ramai lah. Bergantung ke tingkap anak lah. Cubalah cakap alhamdulillah murah rezeki dia. Tengok, happy. Dengar-dengar dia naik pangkat lah. Tak apa dia jilat bos tu. Dengki lah tu. Dengar dia naik pangkat dah. Ya ke? Pahal senang nak minta tolong dengan dia. Yang tu kan bagus. Dan bila kita tengok, bila perasaan-perasaan dengki ni kita buang, maka sudah tentunya inilah maksud merdeka, iaitu kita jiran-jiran ni akan sama-sama bersangka baik, akan dapat mewujudkan jiran yang harmoni, wujudkan jiran yang saling memahami antara satu dengan yang lain, cakna mengambil tahu antara satu dengan yang lain. Dan kalau kita tengok jiran-jiran ini, antara kebaikan-kebaikan yang dia boleh buat, pertama, jika dia minta tolong kepadamu, maka kamu akan menolongnya.
Yang kedua, jika ia minta pinjam, kau akan memberikan pinjam padanya. Tak banyak, bagilah sikit. Aku nak pinjam duit, boleh tak? Berapa kau nak pinjam? Tak adalah banyak, dalam 50,000. Boleh, aku tak boleh lah bagi banyak, ya. Nah, ambil ni. Berapa ni? RM10. Ambil lah, kata. Itu je kita boleh bagi. Boleh buat makan-makan kau, tak apalah. Kau pergilah, apa tahu buat tambang, naik Grab, kau pergi cari orang lain yang boleh tolong kau 50,000. Jangan tidak aja. Tolong. Jika ia memerlukan sesuatu, engkau akan memberikannya. Kan? Tapi masalahnya bang, ya Allah bang, tension betul. Jiran kita tu pinjam cangkul kita, bang. Dah 3 bulan tak pulang. Aduh, geram masa tengok abang. Suaminya yang memang AJK surau, yang beriman dan bertakwa ni. Bukankah Imam Al-Ghazali pernah berpesan, salah satu daripada adab berjiran adalah sabar dengan kerana jiran. Biarlah, agaknya dah ditolan ni cangkul tu. Berapa ringgit mana cangkul tu? Nanti abang beli petang, abang beli lain ya. Settle. Wah, kurang ajar dia. Oh, pinjam cangkul tak nak pulang, siap dia. Cangkulnya hal. Tanyalah jiran tu. Assalamualaikum bang, bang nak tanya sikit lah bang. Betul ke bang ada pinjam cangkul dulu bang? Kalau boleh nak pakai lah bang cangkul. Yang mana? Ada ke aku pinjam? Tu tak tahan. Ada ke aku pinjam? Ada bang, tu itu cangkul. Itu bukan cangkul aku ke? Sudah. Dia punya lama cangkul tu kat rumah dia sampai dia dah terasa dia punya. Nampak? Kemudian jika ia sakit, engkau akan menziarahinya. Itu. Bila jiran sakit, ziarah tu cakap yang manis-manis. Kau dah berapa lama dah sakit ni? Dah 3 minggu dah. Kau sakit demam. Doktor cakap ni demam panas ni, lepas tu demam urat. Tak ada apa. Aku dulu macam tu lah. Kau makan je ubat tu, insyaAllah. Aku dulu macam tu kan. Lepas masuk minggu keempat tu okey dah. Ya ke? Betul Betul. InsyaAllah doa lah banyak. Makasih tau. Kau dah berapa lama dah demam ni? 3 minggu. 3 minggu kau standby lah. Kawan aku lepas tu minggu komplek langsung padam. Ayat kau. Tak ada yang elok bahasa. Jika dapat satu kebaikan, ucapkan tahniah. Jika dia tertimpa bahaya, turut sedih bersamanya. Jika dia meninggal dunia, turut menghantar jenazahnya. Itu yang paling baik. Jangan sekali-kali engkau meninggikan rumahmu, kata Nabi. Jangan sekali-kali kamu meninggikan rumahmu sehingga menyekat angin untuk sampai ke rumahnya, kecuali dengan izinnya. Itu sebabnya dalam Akta Jalan Parit dan Bangunan, Akta Kawalan Bangunan, kan? JBBL ke apa tu? UBBL, sorry, Uniform Building Bylaw, dia tak membenarkan tu tembok terlebih daripada 7 kaki kalau jiran sebelah-sebelah tu. Dan kalau nak buat tu mesti dapat konsen daripada jiran sebelah, sign. Sekarang punya syarat. Tapi kebanyakannya buat dulu, dah gaduh kan baru minta sign. Tu masalah dia. Ada satu rumah tu, dua-dua buat 2 tingkat, jiran-jiran buat 2 tingkat, tak ada kebenaran, redup rumah tengah. Berlaku. Bayangkan, tak sensitif langsung. Kan? Sampai tu pun Nabi ajar kita. Bayangkan. Hal rumah dulu-dulu tak ada buat tembok sangat pun, buat rumah dinding je. Tapi siap tembok, maknanya Islam ni dah nampak dah apa akan berlaku hari ni. Dan begitu juga, jangan mengganggu perasaan jiran kamu dengan bau masakan kamu, melainkan engkau memberikan sedikit daripada makanan itu. Macam tu sekali. Dah tahu air tu air apa? Air apa tu yang bau tu? Air apa tu? Tak, yang beruap tu, yang sejuk tu, air apa tu? Air sirap. Tapi air penceramah, air kangen. Kangen drinking water. Jangan mengganggu penceramah dengan air yang berlainan warna dihidangkan. Tak adalah saja je. Bayangkan jiran sebelah, bau pun kita kena sorokkan, bayangan. Melainkan nak bagi dia sikit. Macam tu. Bagi jiran, bagi yang terbaik. Itu baru jiran merdeka, yang terbaik.
Assalamualaikum, salam. Ni kak nak bagi ni benda. Ni ada kebetulan ada masak mihun Singapura. Masa bila pergi Singapura? Nama mihun Singapura. Oh, terima kasih. Kejap tau, kejap. Tunggu jap. Kenapa tunggu kejap? Balas. Orang dulu macam tu. Ini bagi mihun Singapura dengan bokeh-bokeh senyap. 1-0. Esok bagi mi hailam 2-0. Tak berbalas. Esok bagi kek lapis Sarawak 3-0. Kari pak pusa 4-0. Spaghetti oglio apa benda aku tak kerti betul makan binatang tu. Kalau kau hidang aku tak dapat makan benda tu lah. Spaghetti apa sama kan bagi 5-0. Sudahnya 15-0. Hari ke-16 je kan. Assalamualaikum, salam. Nak bagi apa pula hari ni? Lah tak malu. Tak ada, bukan apa kak. Bekas kat rumah dah habis. Habis pakai kawan tu. Pulang balik. Bagi. Lagi satu bagi yang terbaik. Nabi pakai baju. Sahabat tegur, cantik baju kau Rasulullah. Bagilah kat aku ya Rasulullah. Sekejap Nabi masuk dalam tukar baju kedua. Nabi bagi baju baru. Baju kedua tu sahabat, cantik baju Rasulullah. Ni dah baju lama ni, tapi orang nak baju Rasulullah tu. Bagilah kat aku Rasulullah. Sekejap Nabi tukar baju ketiga. Bagi baju kedua. Baju ketiga pun minta. Nabi bagi baju ketiga sampai baju keempat. Nabi tahan, cukup, jangan minta lagi. Ini saja yang aku ada, Nabi kata. Macam tu sekali. Cuba kalau kita baru dapat telekong Siti Khalilah. Saya tak nak sebut jenama yang tu sebab dia tak taja camah kita hari ni. Kalau dia nak sebut, tolong taja lah. Betul tak kan? Kita nak tarik penaja-penaja ni. Oh, cik. Cantiknya telekong kau, Mira. Bagilah ke aku, Ni nampak. Tak bagi. Bagi yang terbaik macam Nabi tadi. Ni assalamualaikum, salam. Ni ada kek apa ni, ada kebetulan buat kuih lapis Ya Allah, sampai seloyang kau bagi aku. Apa banyak sangat? Bukan apa kebetulan tak jadi. Tak jadi bagi orang berapa. Bagi yang elok-elok. Nampak tak? Yang tak jadi bagi ke orang semua. Yang elok-elok kita bagi. Dan jika engkau membeli makanan, berikan sedikit kepadanya. Dan Nabi siap ajar beritahu apa? Jika engkau tidak mahu memberikannya, maka hendaklah engkau memasukkan makanan itu ke dalam rumah secara rahsia supaya tidak kelihatan olehnya. Nampak? Dia ajar macam tu. Masuk dalam rumah, jangan bawa yang plastik yang kita bawa ayam goreng yang ada warna merah jalo-jalo, yang ada orang tua pakai rambut putih pakai cemata kat luar tu. Jangan sebut je nama dia, kan saya kata dia tak taja camah kita hari ni. Tak faham mesej ni. Bawa ayam tu, orang nampak, amboi sedapnya ayam, basket kawan sebelah tengok, kena bagi. Hari ni dahlah tak bagi sebelah, kau siap publish dalam Facebook. Alhamdulillah, rezeki daripada suami I hari ni. Nampak tak? Itu masalah kita. Kalau bukan semua orang yang tengah tengok status tengah ada makanan kat rumah. Alhamdulillah, hari ni husband I balik bawa kuih couple. Tu kuih couple. Kuih cakoi. Kan couple tu. Kuih kapit sebut. Kan aku tak kenal kuih kapit. Aku cakap cakoi couple. Melokap dulu. Saja ya tukar nama. Lepas ni kau nampak kuih cakoi, kuih couple. Kan? Dan Nabi siap beritahu apa? Dan jangan biarkan anakmu memakan contohnya buah-buahan di hadapan anak jiran, kerana kelak anak jiran itu akan menangis mahukan buah itu. Sampai macam tu sekali Nabi ajar. Jadi sorok-sorok lah makanan.
Kalau nak, melainkan nak bagi. Macam contoh malam ni kan, sebagai salah satu jasa jiran ni, jiran merdeka. Dengar-dengar Samsul Rebat datang malam ni kan, nak tahu dia suka makan apa kan. Cuba tanya. Jangan asyik ikut selera Datuk Zakaria je. Contoh tu, contoh. Saya gurau kuat tu. Samsul Rebat dia suka makan apa? Dia gemar telur dadah. Siap kan telur dadah, 5 keping siap. Kan tu lah. Ada orang tu pula, saya ingat, aku nak sponsor, nak sedekah lah. Dia pun tanyalah Datuk, agak-agak bajet makan malam ni untuk berapa orang? Agak-agak berapa orang? Datuk, berapa orang agaknya tu? Lebih kurang. Dia taklah 100 orang. 100 orang? Tak apalah, lain kali lah tu. Tak jadi dia dengar 100 ramai sangat. Sikit buat cara sikit. Tak apalah tu, saya sedekah temikai sebiji, potong 100. La ilallah, nipis temikai tu. Tak apa, jadi makna kata kita menyumbang. Jiran kita ni kita ambil berat. Apa pun dalam hidup kita ni, saya nak beritahu. Saya faham dah signal-signal tu, saya faham. Signal suruh berhenti tu saya faham. Kalau dah bergalih-galih tu macam ni, jap tengok jam, saya faham dah tu kan. Makanan makin kuat lah baunya tu kan. Dah cair, dah air batu dia tu. Saya faham. Hidup dalam dunia sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Masa yang ada, manfaatkan untuk berbuat baik dengan masyarakat. Itulah jiran yang merdeka. Buang belenggu ni, perasaan-perasaan dibelenggu oleh perasaan sombong, perasaan tamak dan dengki yang boleh mengganggu persahabatan dan ukhuwah sesama kita. Berbuat baik, cakna, ambil tahu, dengar jiran tu sakit, dia tak join surau, apa kita pergi dia? Tak, kita kena pergi. Mungkin dengan ziarah tu, makasihlah datang, saya tak pernah pergi surau. Tak apalah, nanti besok dah sihat datang surau. Bertambah seorang jemaah. Malam ni insya-Allah kami nak buat doa selamat sikit, nak doakan mudah-mudahan awak cepat sembuh apa semua. Ya Allah, tak macam tu sekali orang surau ni nak buat untuk saya. Elok dah malam tu. Esok tu langsung tak datang kak. Tak apalah, doakan lagi. Sakit pergi tengok lagi. Macam tu. Jangan putus asa. Macam tu je. Ingat, dalam dunia ni sementara je. Dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Apa lagi? Yang muda dengan duit, yang muda dengan sihat mencari duit, yang tua dengan duit mencari sihat. Rumah semakin besar, manusia di dalam rumah tu semakin kurang. Ubat semakin canggih, tapi penyakit semakin banyak. Hospital berlambak, tapi masih tak cukup parking. Bukan tak cukup tempat katil tu dah, parking tak cukup, bergaduh. Susah, tak pernah lagi saya dengar, alhamdulillah kalau hospital ni senang parking, tak pernah dengar lagi. Ya, betul. Dan saya nak pesan juga, ingat tentang apa yang Nabi pesan, nak tengok tentang iman kita, berbuat baiklah dengan jiran kita. Tak kira siapa, jangan pilih aku baik dengan dia tu banyak tolong orang, tak, baik dengan semua. Kita tahu setiap orang tu ada kelebihan dia masing-masing. Baik je dengan semua orang, tak rugi kita baik dengan semua orang. Malam ni saya sonok, saya dapat sampai ke sini, dah tambah lagi kenalan-kenalan saya dekat sini malam. Jangan risau, tak ada masalah. Saya benarkan untuk bergambar, tak ada hal. Gambar tagak RM50, gambar rabah RM150. Masuk dalam tabung surau. Tak ada. Ya, jadi, dan satu lagi juga saya teringat kata-kata, hidup kita ni adalah antara B dan D, birth and death. B dan D. Di antara huruf B dan D, di tengah-tengahnya ada huruf C. Kita ada choice. Hidup yang macam mana kita nak jalani. Jalanilah hidup berjiran, bermasyarakat yang baik. Mudah-mudahan kita berbahagia dan berjaya di dunia dan di akhirat. Menjadi jiran yang merdeka, yang sebenar-benarnya. Bebas daripada belenggu syaitan yang memang seronok kalau kita tak baik dengan jiran kita. Yang seronok kalau kita bergaduh dengan jiran kita.
Yang seronok kalau kita saling jatuh menjatuhkan. Itu bukan semangat yang kita nak dalam masyarakat kita. Macam mana Nabi saudarakan Aus dengan persaudarakan Ansar dan Muhajirin dan damaikan Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj bergaduh berpuluh tahun, punya teruk sampai terlupa sebab apa dia gaduh. Aus dan Khazraj. Nabi kata, kenapa kamu gaduh? Entahlah ya Rasulullah, dah lama sangat dah gaduh, kami pun tak tahu apa sebab. Yang penting gaduh dia tu. Nabi damaikan. Dan begitu gelak-gelak ni, benda tu banyak berlaku hari ni dah. Mak, kenapa kita tak baik dengan dia? Tu bukan pak saudara kita ke? Itu dah zaman atuk dulu, tak apa halnya. Kan? Banyak dah berlaku sebenarnya. Kita dah mula terbalik dah ke arah itu. Kan? Dan banyak dah yang pelik-pelik kan? Orang perempuan pakai ihram pergi Mekah. Kan pelik tu. Dia cabar-cabar, dia terlupa, dia bukan cabar manusia, dia bukan cabar pejabat agama, dia mencabar Allah. Percaya cakap saya, adalah untuk dia tu. Yang seko tu kan dah kena. Yang dekat KLIA pakai jubah sampai ke depan Kaabah pakai telokong tu, kan dah kena. Langsung tak tu, nak balik Malaysia pun tak boleh, nak buat apa pun tak boleh. Mengelinjang lah kau kat tempat lain. Tapi bukan orang Malaysia, dengannya orang Thailand kau, Australia, macam tu lah. Macam tu lah. Ya? Jadi tuan-tuan, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya cukuplah sekat tu. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu turukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik orang bila pawana ni menjemput, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya.